Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Yang dihormati Dr. Abdul Razak bin Abu Cik dan juga kepada semua rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua. Saya nama diberi Siti Aisyah binti Harizan, Wakil Guru Tahfiz pada SMA Teluk Kembang di bawah pensyarah pendirian saya iaitu Dr. Abdul Razak bin Abu Cik. Sebelum itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dr. Abdul Razak bin Abu Cik kerana memilih saya bimbingan Dr. Abdul Razak. Tanpa membuang masa, saya akan meneruskan pembentangan RPP saya pada hari ini, iaitu pada 3 Jun 2021. Sebelum itu, mari kita lihat dalam menu utama yang saya letakkan. Dalam menu utama saya ada 6 perkara, iaitu pertama pengenalan, kemudian 4 aspek yang diingini dalam RPP dan juga jawab, diakhiri dengan soal jawab. Okey, mari kita lihat dalam pengenalan. Untuk pengetahuan semua, selama saya mengajar dan untuk praktikum ini, saya mengajar untuk halaqah saya sendiri, iaitu daripada 2 Ibnu Sina. Untuk pelajar halaqah saya adalah seramai 15 orang sahaja, kesemuanya adalah pelajar puteri 2 Ibnu Sina. Dan untuk subjek yang saya ajar adalah subjek kurikulum bersepada tahfiz, KBT, iaitu Hizil Quran dan Maharah Quran untuk yang khusus untuk tingkatan 2 sahaja. Okey, kita pergi kepada aspek yang pertama. Okey, aspek yang pertama iaitu apakah pengetahuan ataupun ilmu ataupun kemahiran yang saya pernah belajar di IPG, saya amalkan di sekolah. Iaitu yang pertama adalah ilmu pendekatan pengajaran, kedua adalah RPH dan yang ketiga adalah KPBB. Dan untuk pendekatan pengajaran yang saya amalkan di sekolah, PD dan juga PDPR adalah ada 3 perkara. Iaitu yang pertama jenis strategi, kedua teknik dan yang ketiga adalah pendekatan. Mari kita lihat pada jenis strategi. Untuk jenis strategi ada 3, iaitu perpustakaan guru, murid dan juga bahan. Itu strategi saya. Kedua, teknik yang saya sering gunakan dalam pendekatan pengajaran saya adalah yang pertama sekali saya sering gunakan permainan ataupun games. Yang ini ada kaitan dengan inovasi yang saya akan ceritakan, saya akan maklumkan pada semua sebentar lagi. Yang kedua adalah soal jawab dan yang ketiga adalah perbincangan. Dan yang ketiga adalah pendekatan. Pendekatan itu maknanya saya ada 2 iaitu elektif, TMK, Teknologi Maklumat Komunikasi. Itu pendekatan pengajaran. Yang kedua adalah PH. Kenapa saya kata RPH? Saya mempelajari RPH daripada pedagogi juga dan juga pedagogi tahfiz. Iaitu dia membantu saya sebagai perancangan aktiviti. Yang mana dia bantu saya menggunakan RPH tu, dia sangat membantu saya macam mana nak merancang aktiviti daripada awal sampai akhir. Yang pertama. Yang kedua, dia juga bantu saya, apa yang saya belajar daripada pedagogi tahfiz, pedagogi dulu, dia ajar saya macam mana nak merancang aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk pelajar. Nak menentukan bahan yang sesuai untuk aktiviti yang saya akan lakukan pada hari tersebut. Kemudian bagaimana, apakah objektif PDP. Kalau tanpa objektif PDP, maka pembelajaran itu takkan tercapai. Dan akhir sekali adalah PBD. PBD ni yang ketiga adalah KPPB. Yang ini juga saya belajar banyak daripada pedagogi, subjek pedagogi, iaitu KPPB ataupun dia merujuk kepada kapasiti pedagogi, pembelajaran bermakna. Dan antara kriteria yang saya belajar adalah saya gunakan kriteria ini dalam PDP dan juga PDPR dan juga apa yang saya amalkan di sekolah, iaitu yang pertama komponen 6C. Yang kedua adalah PAP 21 ataupun pembelajaran abad ke-21. Sebagai contohnya, saya guna aktiviti Who Am I. Yang ini saya akan cerita dalam aspek inovasi. Apakah aspek kedua itu? Apakah pengetahuan
atau kemahiran yang saya baru belajar selama saya mengajar dalam praktikum ataupun dalam PDP dan PDPR, itu ada satu sahaja yang saya ingin berkongsi pada semua, iaitu penggunaan aplikasi classtools.net. Yang ni saya gunakan untuk PDPR. Boleh guna untuk PDP, tapi saya menggunakan untuk PDPR sebab dia sangat sesuai untuk PDPR. Apakah itu aplikasi classtools.net? Okey, classtools.net ni dia adalah satu aplikasi, saya ingin kongsi pada semua. Dia adalah satu aplikasi online yang mana dia sesuai untuk semua pendidik, semua guru. Tak kisah pensyarah boleh, guru pun boleh, pendidik pun boleh gunakan Classtools ini untuk membuat permainan. Boleh nak gunakan untuk set induksi, boleh gunakan untuk permulaan, boleh gunakan untuk aktiviti langkah 1, 2 dan ataupun penutup. Boleh gunakan ini. Aplikasi Classtools dia ada pelbagai template yang kita boleh pilih. Tapi selama saya menggunakan Classtools ini, saya dapat teroka ada 2. Iaitu yang pertama random name picker, adalah countdown timer. Iaitu ada jam. Okay. Seperti saya ingin kata, saya janji iaitu apakah inovasi yang saya hasilkan. Untuk pengetahuan doktor dan juga rakan-rakan yang saya kasih sekalian, okey, inovasi yang saya hasilkan ini saya ada 2 kategori. Pertama adalah subjek dan yang kedua adalah set induksi. Ini yang saya gunakan untuk inovasi saya. Dan dalam banyak-banyak inovasi, saya ingin kongsi ada 3 inovasi, iaitu saya nak mula dengan subjek dulu. Inovasi yang pertama adalah inovasi permainan Murajaah Hafazan, RNRQ, Spinning Wheel Game. Apakah itu RNRQ, Spinning Wheel Game? Okey, boleh dilihat di sini, RNRQ Spinning Wheel Game. Kalau dalam bahasa Melayu bermaksud roda berpusing. Tapi apa maksud RNRQ tu? RNRQ adalah merujuk kepada Revise and Remember Quran. Dalam bahasa Melayu, dia maksud ulang dan juga ingat Al-Quran. Dan bagaimana kita nak main ini? Caranya ialah kita mesti menggunakan 3 jenis roda untuk permainan ini. Roda yang pertama adalah roda cabutan nama ataupun kumpulan. Setelah itu baru pergi kepada roda kedua, iaitu roda soalan Murajaah Hafazan. Apakah roda ketiga tersebut? Iaitu roda lubang denda. Di sinilah saya akan membuat pentafsiran. Pentafsiran daripada yang lubang daripada kedua-dua lubang tadi tu, iaitu roda lubang roda soalan Murajaah dan juga roda lubang denda. Okey. Ini adalah inovasi yang pertama. Yang kedua, ini adalah inovasi untuk set induksi. Set induksi iaitu yang itu dikenali sebagai code breaking game. Okay, sebelum itu tujuan saya letak inovasi ini adalah supaya pelajar boleh meneka apakah topik pembelajaran yang saya akan mengajar pada hari itu. Okey, itu inovasi yang kedua. Dan yang ketiga adalah inovasi permainan jam tertekan yang saya gunakan countdown tu, iaitu dikenali sebagai countdown, sebut dan sambung perkataan. Iaitu, okey, boleh lihat di sini. Okey, di sini saya buat untuk 2 jenis aktiviti, iaitu aktiviti individu dan juga aktiviti kumpulan. Okey, itu inovasi yang saya gunakan. Okey, apakah komen dari Aski terhadap pengalaman saya mengajar di sekolah? Itu yang pertama, kekuatan, kelemahan, masalah, cabaran. Kekuatan tu maksudnya ini saya dapat daripada guru pembimbing saya sendiri. Dia komen apa kekuatan saya adalah perjalanan perancangan aktiviti yang saya lakukan sama ada PDP atau PDPR, alhamdulillah dilakukan dengan lancar. Okey, yang kedua, kelemahan. Okey, untuk kelemahan, yang ini saya maksud sekali apa kelemahan yang saya dapati di sekolah
dan apa kelemahan untuk diri saya sendiri. Okey, yang pertama, yang ni di sekolah, kekurangan alat BBM khusus untuk saja aktiviti di sekolah. Yang kedua, ini kelemahan yang dikatakan oleh guru pembimbing saya sendiri. Itu yang pertama, pengurusan masa. Dia kata kalau boleh selama mengajar perlu belajar bertenang. Okey. Dan yang ketiga, ini daripada saya sendiri yang saya lihat kemahiran menyoal. Dia adalah masalah dan cabaran. Ini lebih khusus dalam PDPR sahaja saya katakan masalah atau cabaran, iaitu dalam PDPR ada juga pelajar tak dapat hadir. Antara faktornya adalah sebab masalah internet. Dan yang kedua adalah selama saya PDP ataupun PDPR, bila contohnya saya minta respon sebahagian pelajar sahaja, dia sangat malu bila nak menyuarakan pendapat mereka masing-masing ataupun bila disoal. Akhir sekali, pengajaran. Ini pengajaran yang selama saya mengajar, apa pengajaran saya dapat ialah kepentingan menerapkan elemen ataupun teknik permainan dalam PDP dan juga PDPR. Pelajar dia dapat 3. Bagi saya, kalau saya pegang pada prinsip ini, iaitu kalau nak mengajar, satu mesti ada permainan, dan yang kedua agar yang pertama F, iaitu faham. Tak dapat faham banyak benda, pelajar dapat faham satu perkara, itu pun bagi saya objektif tercapai. Yang kedua, ingat. Ingat, kalau terdapat ingat semua, dapat ingat satu perkara itu pun alhamdulillah, saya syukur. Dan itu pun maknanya objektif juga tercapai. Dan satu lagi, yang ni paling penting, iaitu S, iaitu seronok. Agar pelajar seronok untuk bermain. Seronok bermain dalam belajar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya sangat-sangat penting untuk adanya planning dalam mengajar. Kalau nak buat aktiviti PDP, kita kena sentiasa merancang. Bagi saya itu sangat penting. Aktiviti yang sesuai untuk pelajar-pelajar tersebut yang mana bertuju untuk kebaikan semua pelajar juga. Okey, itu sahaja daripada saya. Sebelum saya mengakhiri perbincangan saya, ada sebarang soal jawab. Okey, kalau tiada apa-apa, itu sahaja pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya dapat bentangkan itu dapat memberi manfaat pada semua. Segala yang baik daripada Allah dan segala yang buruk itu adalah daripada saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.